Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayanu ilaji hubbil jahi. Terapi cinta kedudukan. Jadi maknanya bagaimana Imam Ghazali rahimahullah akan menjelaskan kepada kita ubat atau penawar untuk kita mengubati hubbul jah, cintakan kedudukan ataupun sukakan pengaruh dalam kehidupan manusia. Ketahuilah bahawa barang siapa yang hatinya dikuasai cinta kedudukan, maka cita-citanya hanya terbatas pada pertimbangan makhluk. Selalu berusaha memikat hati makhluk dan pamrih kepada mereka. Makna dia meletakkan keinginan, sentiasa berkeinginan kepada makhluk. Dalam berbagai amal perbuatan dan ucapannya, selalu memandang kepada hal yang dapat mengangkat kedudukannya di sisi manusia. Itulah yang menjadi perhatian dia. Perhatian dia adalah perkara-perkara yang boleh mengangkat status dirinya pada mata orang lain. Hal ini merupakan benih nifak. Jadi penyakit ini, kata Imam Al-Ghazali, daripadanya lah tumbuhnya kemunafikan, kepura-puraan dalam hati lain, dalam penampilan lain. Penampilan tidak sama dengan apa yang ada dalam hati. Dan pangkal pada kerosakan dan membinasakan amalan dan juga masa depan kita di akhirat, di mana semua amal-amal soleh kita tidak akan menjadi pahala. Kerana syarat pahala ini dua. Syarat satu amal itu akan menjadi amal soleh ada dua. Yang pertama, amalan kita itu ataupun suatu amal yang kita nak lakukan itu disukai oleh Allah, menepati Al-Quran. Jadi macam mana kita nak tahu amalan itu diredai ataupun disukai oleh Allah atau tidak? Iaitu dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis, merujuk kepada syariat, merujuk kepada syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat amal soleh adalah ikhlas. Ikhlas, kita melakukannya untuk Allah, bukan melakukannya untuk manusia. Di samping pasti akan mengakibatkan sikap menyepelekan ibadah, meremehkan ibadah. Kerana bila tidak berada di depan orang lain, maka tidak ada keperluanlah untuk dia melakukannya. Kerana dia hanya melakukannya untuk mendapat perhatian daripada orang lain, supaya kedudukan dia, diri dia itu di mata orang lain itu akan menjadi tinggi. Sebab itu sebelum ni kita dah baca bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menegaskan kepada kita bahawasanya hakikat hubbul jah ini, menyintai kedudukan ni sebenarnya mengingini tempat dalam hati orang lain. Kita menginginkan tempat dalam hati orang lain. Jadi dia akan cenderung untuk meremehkan ibadat, berlaku riak dengan ibadat, menunjuk dan melanggar berbagai larangan untuk memikat hati. Jadi dia akan sanggup buat apa sajalah, yang penting dia diminati oleh orang lain dan mendapat kedudukan. Jadi dia akan ikut selera orang. Dia tidak akan ada pendirian dalam hidup. Pendirian dia adalah pendirian orang, pendirian masyarakat, pendirian orang ramai.
Itu semua mendatangkan kerosakan. Oleh sebab itu Nabi SAW menyamakan cinta martabat, mana hubul kitabnya dia sebut walidhalika syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubus syaraf. Orang yang sukakan kedudukan yang mulia. Mana suka bukan dia suka menjadi mulia, tidak, dia suka dia dimuliakan, itu hubus syaraf. Wal mal, dan juga cintakan harta. Wa ifsaduhuma lid-din, dan juga kerosakan yang ditimbulkan oleh keduanya bagi agama. Nabi umpamakan dengan 2 ekor serigala di kandang domba kambing. 2 ekor serigala yang berada di dalam kelompok kambing, dalam kandang kambing. Jadi pastilah akan memusnahkan kambing-kambing ini. Dia ibarat duri dalam daging. Jadi begitulah juga sifat cintakan kedudukan dan juga harta, dia akan merosakkan jiwa kita. Cinta kedudukan bisa menumbuhkan nifak, sebagaimana air bisa menumbuhkan tanaman. Jadi sebelum itu kita perlu faham bahasanya kedudukan itu bukan tidak baik, tapi bukan cinta kepada kedudukan. Kita inginkan kedudukan bagi menjadikan medan ataupun wasilah bagi mencapai cinta kepada Allah. Mana cinta itu pada Allah. Kedudukan itu hanya alat atau wasilah saja. Seumpama orang yang dia rasa dia mampu untuk menjadi pemimpin dan dia tampil supaya dengan jawatan kepimpinan itu dia dapat berkhidmat pada masyarakat dan dapat mencapai keredaan Allah melalui khidmat dia kepada masyarakat. Itu beza. Dan dengan orang yang cintakan kedudukan kerana dunia, kerana dia ingin dia itu dimuliakan, disanjung. Apatah lagi, lebih parah lagi kalau dia ingin kedudukan itu supaya boleh melakukan maksiat. Ingin membolot harta rakyat, ingin bermacam-macam lah. Kemungkar yang dia rasa dia boleh sampai dengan adanya kedudukan. Cinta kedudukan bisa menumbuhkan nifak sebagaimana air bisa menumbuhkan tanaman. Kerana cinta adalah nifak adalah berbedanya zahir dan batin dengan perbuatan dan ucapan. Mana ucapan dia berbeza dengan apa yang adalah hati, dan begitu juga perbuatan pembeza dengan apa yang ada dalam hati. Jadi dalam lain, luar lain dipanggil. Dalam bahasa Arab dipanggil ibarat dalam pepatah kita ibarat musang berbulu ayam. Mana dia sebenarnya musang, tapi penampilan luarannya itu dia lakukan dengan penampilan ayam, kerana dia ingin menyekap ayam. Jadi begitulah. Tapi dalam situasi ini sebenarnya yang kita bukan menyerkap mana-mana orang, tapi menyerkap diri sendiri pada hakikatnya. Sebenarnya kita merosakkan diri sendiri, kita membunuh diri sendiri. Setiap orang yang mencari kedudukan di hati manusia terpaksa harus melakukan nifak kepada mereka dan berpura-pura bersikap baik kepada mereka, padahal sebenarnya dia tidak demikian. Itulah esensi nifak. Nah, itulah ainun nifak dipanggil. Hakikat dipanggil nifak. Itulah dipanggil. Itu pura-pura. Kita melakukannya bukan kerana kita rasa kita perlu buat, tidak, semata-mata kerana untuk mengambil perhatian orang lain.
Jadi cinta kedudukan termasuk hal yang membinasakan, sehingga harus diobati dan dibersihkan dari hati. Sesungguhnya ia adalah karakter yang melekat di hati sebagaimana cinta harta. Dia berkait dengan hati semuanya. Bunyi saja cinta ni maknanya suka, ingin, berminat. Itu semua berkait dengan hati. Jadi kalau cinta harta berkait dengan hati, cinta akan kedudukan pun berkait dengan hati. Jadi mengubatinya itu adalah pada hati. Dan mengubatinya itu adalah pada ataupun dengan mengubati hati. Jadi cinta kedudukan, Allah berfirman, tetapi kamu, wahai orang kafir, mengutamakan kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia dan sedangkan akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Itu surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali jangan demikian. Kalla lirad'i wal zajr. Berhentilah. Jangan demikian. Sebenarnya kamu, wahai manusia, menyintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21. Waman hadha hadduhu. Barang siapa yang bersikap demikian, maka dia harus mengobati hatinya. Ada terjemah di sini, barang siapa yang bersikap demikian. Dalam kitabnya dia kata, faman hadha hadduhu. Maka sesiapa yang kehidupannya terbatas pada itu, pada cinta dunia, mengutamakan dunia, melupakan akhirat. Dan makna hidup dia terbatas pada dunia saja. Dan dia hidup ni semata-mata ingin kedudukan. Jadi yang menjadi keutamaan dia adalah perhatian orang. Termasuk mana khususnya bagi bab kita baca ni lah. Akan dia juga masuk dalam dunia. Kedudukan kita pada mata orang itu adalah dunia. Tapi kedudukan kita pada di sisi Allah itu adalah akhirat. Jadi kata dia, barang siapa bersifat demikian, maka ia harus mengobati hatinya dari cinta kedudukan dengan mengetahui berbagai keburukan duniawi. Jadi kerana cintakan kedudukan ni, perhatian orang lain ni, status diri pada orang itu adalah duniawi, termasuk dalam perkara atau kecintaan pada dunia. Jadi nak mengobatinya pun adalah dengan kita memberi kefahaman, menghadirkan kefahaman hati kita tentang hakikat dunia ni. Sementara akan habis, akan berakhir. Itu contohnya. Bila kita faham hakikat dunia, maka kita boleh mengobati semua benda yang berkait, semua penyakit-penyakit yang berkait dengan kecintaan kepada dunia. Termasuklah perhatian, cintakan perhatian orang lain. Yakni merenung berbagai bahaya yang dihadapi orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia. Setiap orang yang memiliki kedudukan pasti didengki. Sebab itu tidak ada pemimpin baik macam mana sekalipun yang tidak ada musuh. Dan kadang-kadang pemimpin yang baik ini dia menjadi mangsa kejahatan. Dia pula tidak boleh buat jahat kerana dia tahu kalau dia buat jahat dia akan merosakkan masa depan di akhirat. Tapi musuh-musuh dia tidak ambil kisah halal haram, fitnah dan sebagainya. Jadi dia menjadi mangsa. Jadi sebab itu kita perlu renung. Kalau kita inginkan kedudukan pun bukan kerana perhatian manusia, tapi kerana Allah. Kalau takdirkan kita jatuh daripada tampuk pimpinan sekalipun, tidak ada masalah. Bukan manusia yang kita nak, Allah Ta'ala yang kita nak. Dan Allah menentukan apa yang baik bagi kita.
menjadi sasaran gangguan, selalu takut terhadap kedudukannya. Mana takut hilang kedudukan. Dan selalu menjaga agar kedudukannya di hati manusia tidak berubah. Sedangkan hati lebih cepat berubah berbanding gelegak air yang mendidih di panci dalam periuk. Mana air ini, air dia panggil, air yang melenggak tu, dia bukan duduk pada satu tempat. Dia sentiasa berpusing, bergerak. Jadi begitulah hati manusia ni. Bukan pernah tetap berubah. Sekejap dia suka kawan ni, sekejap dia suka begini. Makan pun sama, pemandangan pun sama, kehidupan pun sama. Jadi sebab itu kalau kita hidup untuk mendapat perhatian manusia, kita akan jadi susah hati dan kita akan stres kerana manusia tidak pernah tetap dan manusia tidak pernah berpuas hati dengan satu benda. Tapi kalau kita hidup untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala ini adalah kalau kita buat bila-bila masa pun suatu itu diridai oleh Allah, Allah tidak pernah jemu. Ya, sehingga kan Nabi pernah menyebutkan bahawa kamu yang akan jemu, tapi Allah tidak akan pernah jemu. Ya, jadi sebab itu Allah senantiasa, Allah akan dalam satu hadis yang berkait dengan salat. Walaupun hadis itu berkait dengan salat, tapi kita boleh faham dalam semua situasi Allah akan terus menghadap kepada kamu selama kamu menghadapkan hati kepadanya. Selama kamu tidak berpaling. Jadi sebab itu kita dalam salat pun hati kita berpaling. Tapi Allah SWT bila hamba dia mendekatkan dirinya sejengkal, maka dia akan menghampiri dan dia akan idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Ada contoh. Kalau hamba-Ku menghampiriku sejengkal, aku menghampirinya sehasta. Jika dia menghampiriku sehasta, aku menghampirinya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan pergi kepadanya dengan berlari. Itu mana menggambarkan Allah lebih beza lah. Kalau kita nak makhluk tak pernah berpuas hati. Tapi Allah SWT ni dia melayani kita dengan yang lebih baik daripada apa yang mampu kita lakukan. Itu mudah-mudahan beri motivasi untuk kita untuk hidup yang bersama dengan Allah, bukan hidup bersama dengan makhluk dalam hidup kita ini. Kita akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena Allah Ta'ala ni dia ibarat kekasih yang setia, yang tak pernah khianat dengan kekasihnya. Tapi manusia ini ibarat kekasih yang sentiasa dipanggil tidak setia lah. Sentiasa berubah. Jadi akhirnya kita akan kecewa. Kemudian dan berbolak-balik antara menghadap dan berpaling. Ada ketika dia menghadap kita, ada ketika dia berpaling dengan kita. Itu manusia. Setiap hal yang dibangun di atas hati manusia sama dengan membangun di atas ombak lautan. Tidak ada ketetapan. Kitab besi ni memang terjemahan dia memang baiklah. Sikit-sikit saja yang kita mungkin berbeza dengan bahasa kita, bahasa Melayu, tapi keseluruhannya terjemahan adalah baik. Sedangkan dari segi amal, menjauhkan kedudukan dari hati makhluk dengan melakukan perbuatan. Jadi tadi disebut terapi untuk membuang penyakit sukakan perhatian orang lain, sukakan kedudukan ni, iaitu dengan kita
mengetahui hakikat dunia, itu dari segi ilmu. Terapi dengan ilmu, iaitu dengan kita mempelajari hakikat dunia yang bersifat sementara, yang tidak ada kekal, tidak ada tetap, termasuk hati manusia pun tidak tetap. Kemudian macam mana nak terapi dari segi amalan pula? Kata dia iaitu dengan kita beruzlah. Dia kesimpulannya begitulah. Dengan kita beruzlah dan selalu menyendiri. Tapi Imam Ghazali dia mensyorkan kita beruzlah bukan di tempat sendiri, dan beruzlah di luar daripada tempat sendiri. Kerana kita berada di tempat sendiri ni, dia tidak hilang pengaruh kecintaan kita kepada perhatian orang lain sebab orang mengenali kita. Jadi agak susahlah untuk kita nak buat kalau beruzlah. Jadi sebab itu kita balik pada seranan Nabi SAW, iaitu kita senantiasa berada di masjid. Kita senantiasa berada beruzlah di masjid. Kerana dari segi hakikatnya masjid ni bukan lagi dunia lah. Masjid ni adalah akhirat. Jadi sebab tu Nabi SAW sendiri menyebutkan satu hadis, man idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Bila kamu melihat seorang yang senantiasa dengan masjid, maka bersaksikanlah untuknya dengan keimanan. Hatta orang perempuan sendiri pun, walaupun Nabi sebut dalam hadis sembahyangnya di rumah itu lebih baik daripada solatnya di masjid, tapi Nabi sendiri pesan kepada kita orang lelaki ni, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu menghalang ima Allah sama makna dengan ibadallah, lelaki-lelaki hamba Allah, ima Allah, wanita-wanita hamba Allah. Jangan, wahai kaum lelaki, jangan kamu menghalang wanita-wanita hamba Allah ini masajid Allah, dari masjid-masjid Allah. Kalau mereka minta untuk hadir ke masjid, benarkanlah, izinkanlah untuk mereka hadir ke masjid. Kerana di masjid ni dia akan menjaga kita, menjaga hati kita. Kan dia adalah Baitullah, rumah Allah. Dia adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang keluar pagi dan petang untuk menunaikan salat di masjid, dia membina perhentian, persinggahan ataupun persiapan untuknya dalam syurga. Itu sabit dengan hadis Nabi SAW. Setiap kali dia keluar pada waktu pagi dan petang itu. Jadi ini kita akan baca insya-Allah dalam bacaan kita sekali lagi. Terapi untuk mengubati penyakit cintakan kedudukan ni, hubul jah ataupun hubul syaraf, dan dengan secara amali. Selesai kita dengan cara ilmi, yang kita ada baki lagi iaitu dengan cara amali, praktikal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.